Okey, kita tengok subjek sirah. Tengok muka surat 52. Okey, tengok muka surat 52. Bahagian B ya. Okay, bahagian B soalan nombor 2 tu. Okey. 2.1. Okey. Kita dah masuk bahagian B dah. Bahagian A dah habis dah. Okey, tengok muka surat 52. Okey, dia kata sini soalan 2. Okey. Soalan 2 maksudnya set soalan dah. Ada bahagian kita dah buat itu soalan 1, muka surat sebelah. Ini soalan 2 pula. Dia kata jawab semua soalan di bawah. Okey, kena jawab semua lah. Okey, tengok 2.1. Okey, 2.1. Tulis dua peperangan yang disertai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tengok muka surat 52. Okey, 52. Okey, dia kata tulis dua peperangan yang disertai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Markah dapat 2. Okey, baik. Peperangan disertai oleh Rasulullah ni ada banyak. Sepanjang hidup dia ada banyak. Mula sekali perang Badar lah. Okey. Lepas tu ada perang macam-macam perang lah. Okey, di sini dia minta 2 saja. Okey. 2 sajalah. Jadi kamu buahlah had. Kita kata perang-perang had famous lah yang kamu dulu dengar ni. Okey, baik, yang pertama perang Badar. Okey, perang Badar. Buah Badar saja boleh tak? Buah. Okey, perang Badar. Okey, perang Badar ni first lah. Lepas Nabi hijrah ke Madinah tu, tahun kedua tu, berlakulah peperangan Badar pada bulan Ramadan, 17 Ramadan. Waktu tu tengah puasa, depa pergi perang. Okey, Badar tu satu tempat lah. Okey, yang kedua perang apa lagi? Perang Uhud. Boleh? Perang Uhud. Okey, ni mudah lah. Kalau kamu buat Uhud saja pun boleh juga. Cuma buat perang itu nampak sedap sikit. Okey, perang Uhud. Yang ni yang dalam silibus kita lah. Perang Badar, perang Uhud, dan yang ketiga perang Khandaq. Okey, perang Khandaq. Itu kalau nak buah boleh juga lah. Okey, abang kita kata nak belajar kan. Nombor 3 buah. Perang Khandaq. Yang ni dalam silibus kamu lah. Okey, sebenarnya perang-perang yang disertai oleh Rasulullah ni banyak lagi. Okey, Nabi jadi ketua lah tu. Jadi ketua perang lah. Kalau Nabi pergi tu kan Nabi jadi ketua. Okey, perang Badar tu berlaku di kawasan nama Badar. Perang Uhud ni di satu kawasan nama Uhud. Uhud ada bukit Uhud. Yang ketiga ni perang Khandaq. Okey, dua ni Badar dengan Uhud ni dia berlaku di luar Madinah. Okey, dekat-dekat dengan Madinah lah, tapi bukan dalam kawasan Madinah. Kalau perang Khandaq ni dia berlaku dalam Madinah. Di negara Madinah tu lah berlaku perang sebab orang kafir Quraisy mai serang Madinah. Okay, tu sebab ringkas lah peperangan tu. Kamu nak tahu lebih lanjut, kena tengok lah. Baca sirah lah. Tengok YouTube ke ataupun tengok balik lah. Dia tajuk tahun 4. Okay. Ada perang Tabuk, ada perang Hunain, banyak lagi lah perang-perang ni. Cuma yang 3 tu orang kata famous lah. Baik, seterusnya. Okey. Dia kata sini, lelaki dewasa pertama yang memeluk Islam ialah lelaki dewasa yang pertama. Okey, siapa dia? Orang pertama memeluk Islam daripada kalangan lelaki. Tak cuba Ustaz. Boleh? Sayyidina Abu Bakar. Okey, jawapannya Sayyidina Abu Bakar. okey lah. Sayyidina Abu Bakar. Sahabat Nabi. Sahabat paling rapat dengan Nabi lah. Okay. Dia teman Nabi lah. Macam dalam peristiwa hijrah pun Sayyidina Abu Bakar lah yang bersama dengan Nabi dalam peristiwa hijrah yang mereka pergi ke Gua Sur kan. Lepas tu baru mereka meneruskan perjalanan ke Madinah tu. Okay, Sayyidina Abu Bakar. Sini cuma subjektif ni kamu nak kena eja pula lah. Okay. Tak apalah, belajar dulu.
Eja ni mungkin agak susah sikit. Okey, tu Saidina. Abu. Okey, Abu. Bakar. Okey, Saidina Abu Bakar. Nama dia Abu Quhafah nama dia. Okey. Abdullah bin Abu Quhafah. Okey. Cuma gelaran dia Abu Bakar lah. Cuma famous lah Abu Bakar ni. Buah sikit dia punya gelaran belakang As-Siddiq. Okey, As-Siddiq. Siddiq ni maksudnya gelaran yang yang tinggi ya. Dia sentiasa membenarkan kataan Nabi. Lepas peristiwa Isra' Miraj tu ada ramai, ada setengah orang depa tak percayalah peristiwa tu. Jadi Sayyidina Abu Bakar percaya. Jadi dapatlah gelaran tu. Okay. Kalau kamu buat Sayyidina Abu Bakar pun dah dapat dah markah situ. Okey, sajalah lalang belajang tu. Lalang tulis jawapan tu. Ambil tahu sekali lah. Okey, lelaki pertama meluk Islam. Okey, dalam bab orang pertama meluk Islam ni kamu kena ingatlah pada kalangan lelaki Sayyidina Abu Bakar. Kalangan wanita Sayyidatina Khadijah. Okey, isteri Nabi. Kalangan kanak-kanak Sayyidina Ali. Kalangan hamba Sayyidina Zaid bin Al-Harisah. Okey, ingat 4 orang tu lah. Okey, tu mudah je tu. 2 soalan tu mudah je. Seterusnya, dia kata senaraikan 3 jasa Saidina Abu Bakar semasa beliau menjadi khalifah Islam yang pertama. Okey, dia suruh senaraikan 3 jasa. Okey, 3 jasa yang dilakukan oleh Saidina Abu Bakar semasa menjadi khalifah. Okey, khalifah ni pengganti Nabi lah. Maksudnya bila Nabi wafat, okey, mesti ada seorang yang menjadi ketua lah, ketua negara. Okey, ketua umat Islam lah. Khalifah ni ketua umat Islam. Okey. Waktu Nabi hidup, Nabi lah jadi. Bila Nabi meninggal, Sayyidina Abu Bakar. Lepas Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pula. Okey, dia jadi sambung-sambung gitu lah. Nak mengurus urusan umat Islam ni. Okey, di kita sini senaraikan 3 jasa. Okey, 3 jasa Sayyidina Abu Bakar. Okey, Sayyidina Abu Bakar ni Memerangi Nabi palsu. memerangi Nabi palsu. Okey, Nabi palsu. Boleh tulis tu. Memerangi Nabi palsu. Okey, memerangi ya. Sini kalau kamu eja salah sikit-sikit tu tak apalah. Yang penting boleh bunyi bagi apa, sebut tu boleh bunyi lah. Okey. Eja tu bagi boleh apa? Boleh sebut lah. Memerangi Nabi. Okey, Nabi. Memerangi Nabi palsu. Okey. Lepas Nabi wafat ni, lepas Rasulullah wafat, ada seorang individu tu dia mengaku kata dia tu jadi nabi. Okey, dia mengaku dia tu jadi nabi. Nama dia Mustailamah nama dia. Okey, jadi Sayyidina Abu Bakar pi serang lah. Dia ada pengikut jugalah. Nabi ni dia kira ada orang percaya dengan dia juga. Okey, macam zaman kita pun ada orang mengaku jadi nabi. Kita tak boleh sebab Rasulullah ni adalah nabi yang terakhir. Okey, kalau percaya ada nabi ke, tu salah tu. Okey, memerangi nabi palsu. Okey, yang kedua lagi. Ingat. Okey, kalau kamu nak rujuk boleh. Kamu boleh tengok muka surat 40. Okey, kamu tengok muka surat 40 bahagian bawah tu. Tu jasa Sayyidina Abu Bakar lah. Tadi tengok muka surat 40, bahagian bawah tu. Kotak bawah tu. Okey, situ. Tu jawapan dia tu. Okey. Memerangi nabi palsu.
Oh, Ustaz, sorry. Cuma yang point nombor 2 tu, point nombor 3 tu, itu kamu tak payah isi lah. Sebab point nombor 3 tu macam ada keraguan sikit. Sebab dia kata mengembangkan syiar Islam ke negeri Parsi. Ni zaman Sayyidina Umar. Okey, point nombor 3 jangan buh. Okey, lain tu tak apalah nak buh. Memerangi nabi palsu. Okey, lagi memerangi. Boleh tak buh sini? Muka surat 52. Okey, tengok muka surat 52. Lagi memerangi golongan murtad boleh tak? Ataupun memerangi golongan orang yang enggan bayar zakat. Okey, sebab dia tulis kat situ. Memerangi orang yang enggan membayar. Okey, membayar zakat. Boleh tak? Macam mana? Okey. Waktu tu lepas daripada Nabi wafat tu, ada orang dia tak mau bayar zakat. Dia layak bayar zakat. Bukan layak, dia wajib bayar zakat. Tapi dia tak mau bayar zakat. Sebab dia kata zakat ni waktu Nabi hidup je. Waktu Nabi dah meninggal dah, tak payah bayar zakat dah lah. Dia kata begitu. Jadi hak tu pun salah lah. Jadi saya nak bakar pi perang lah, suruh depa bayar zakat. Baik, yang ketiga. Dia kata situ mengumpulkan Al-Quran lah, boleh tak? Okay, mengumpulkan mengumpulkan Al-Quran. Okey. Zaman Sayyidina Abu Bakar ni, waktu tu sebelum daripada tu, waktu zaman Rasulullah tu, wahyu turun kan beransur-ansur kan. Okey, bila turun sikit-sikit, jadi sahabat ada yang tulis dekat daun, okey. Ada yang tulis kat kulit. Okey, tulis kat banyak-banyak tempat lah. Waktu tu tak susun, kat sahabat ni sikit, kat kawan ni sikit, kat kawan ni sikit Al-Quran. Okey. Jadi bila waktu Sayyidina Abu Bakar tu kan banyak berlaku peperangan. Kan, perang golongan murtad lah, perang nabi palsu lah. Jadi ada setengah orang yang hafaz Al-Quran ni dia meninggal. Okey. Jadi Sayyidina Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran lah. Sebab dia takut lagi kalau kawan ni meninggal lah kali hilang Quran tu. Jadi dia kumpul. Okay, dia kumpul lah. Waktu tu tak bukukan lagi. Okay. Tak jadi macam mana Quran hak kita baca lah ni. Tak jadi lagi. Dia baru kumpul baru. Waktu jadi buku ni zaman Sayyidina Osman. Baik. Itu sebab sikit lah sejarah dia. Okay, kalau jawapan yang keempat, memerangi golongan murtad. Boleh tak? Ataupun dalam buku kamu dia kata mengekalkan keimanan umat Islam. Boleh tak? Macam tu boleh. Ataupun memerangi golongan murtad. Okay, kalau ada jawapan satu lagi. Okay, golongan murtad. Okay, murtad ni maksud orang yang keluar daripada agama Islam. Dia tak mau dah. Dia asal Islam, lepas tu dia keluar. Dia kata tak mau dah lah agama Islam ni. Tu murtad. Jadi ada golongan yang lepas Nabi meninggal, dia tak mau dah ikut agama Islam. Dia kata agama Islam ni waktu Nabi hidup saja. Lepas Nabi meninggal, dia tak mau ikut dah. Ada juga macam tu. Jadi saya nak bakar perang lah. Salah lah orang macam tu. Kepercayaan macam tu salah lah. Baik. Okay, tu sebab sikit lah kamu kena ingat lah tu. Ni 4 jasa dia. Jasa dia ada banyak lagi. Okay. Yang ni kita kata jasa yang besar lah kepada umat Islam. Ada banyak lagi lah jasa dia. Okay, baik. Seterusnya. Okay, 2.4 pula. Okay, dia bagi kenyataan di situ.
Okey, dia kata perjanjian Hudaibiyah. Okey, Hudaibiyah. Ni kamu baris lagi tak tahu nak baca macam mana tu. Perjanjian Hudaibiyah ialah perjanjian damai antara Rasulullah SAW dengan musyrikin Mekah. Okey. Perjanjian Hudaibiyah ialah perjanjian damai antara Rasulullah dengan musyrikin Mekah. Jadi kamu nak tahu sebuah sikit, okey, berkenaan dengan perjanjian Hudaibiyah ni kamu boleh tengok. Sana. Okey, tengok muka surat 22. Okey, tengok muka surat 22. 52 ke 22? Saya dengar 22 Ustaz kata. Betul, 22. Tengok muka surat 22. Okey, di situ dia ada bagi tahu lah sebuah sikit. Perjanjian Hudaibiyah. Okey. Kalau kamu nak tahu lebih lanjut, baca kat situ lah. Aku nak keluar ni. Nak macam mana tu? Tolong tutup mic ya. Ustaz, yang tu muka surat 52. Bukan yang 22 ya. Tak, soalan kita muka surat 52. 22 tu Ustaz nak beritahu tentang perjanjian Hudaibiyah. Kalau kamu nak baca lebih lanjut, kamu boleh tengok di situ lah. Okey. Cuma Ustaz tak cerita lah situ panjang tu. Kamu baca sendirilah di situ. Okey. Tak apa, kita tengok dulu soalan dia kata. Tak apa, Ustaz cerita sikit lah, ringkas. Okey, perjanjian Hudaibiyah ni. Okey, sebelum berlaku perjanjian Hudaibiyah ni, dia Nabi dan para sahabat mereka nak pergi ke Mekah, mereka nak menunaikan umrah. Okey, lepas tu orang musyrikin Quraisy tak bagi mereka masuk. Okay, bila tak bagi mereka masuk, mereka hantarlah Nabi hantarlah Saidina Uthman untuk berunding dengan orang Mekah. Berunding lah, waktu tu Mekah kan dikuasai oleh musyrikin Quraisy kan. Jadi berunding dengan Saidina Uthman, berunding dengan musyrikin Quraisy lah. Duk lepas pada tu tengok, Saidina Uthman tak balik mai kepada Nabi dan para sahabat ni. Jadi ada berita kata dia dah meninggal dah. Okey, dah meninggal. Lepas tu terjadi satu perjanjian nama Bai'atul Ridwan. Tu kamu tengok atas sekali tu, muka surat 22 tu. Okey. Okey, jadi panjanglah kita cerita lah. Jadi lepas pada perjanjian Bai'atul Ridwan tu, ada satu lagi perjanjian namanya perjanjian Hudaibiyah. Okey, Hudaibiyah tu berlaku Hudaibiyah tu nama satu kawasan lah dekat Mekah tu. Nama Hudaibiyah. Itu Nabi dan seorang orang Quraisy nama dia Suhail. Okey, Suhail bin Amru, dia berjanji buat perjanjian dengan Nabi. Tu adalah isi-isi perjanjian tu. Okey. Okey, cuma ustaz tak mau cerita banyak sangat sini. Okey, baik, kita terus kepada soalan. Dia kata sini, nyatakan 3 kesan perjanjian Hudaibiyah. Nyatakan 3 kesan perjanjian Hudaibiyah. Bila buat perjanjian, ada kesan dia. Perjanjiannya kamu tengok muka surat 22 tu lah. Okey, tengok tu dia dah tulis. Gencatan selama 10 tahun. Tu perjanjian dia tu. Boleh nampak? Okey, tengok kesan perjanjian dia. Dia bagi 3 tu. Sebut tengok. Kamu ambil kat situ lah. Okey, kamu ambil kat situ je. Okey, ambil kat situ lah. Tengok situ dia tulis dah tu. Dia kata yang pertama kafir. Kafir Quraisy semakin lemah. Okey, semakin lemah. Kafir Quraisy semakin lemah.
Yang kedua, agama Islam makin berkembang. Okey, agama Islam makin berkembang. Yang ketiga dia kata negara Madinah. Negara Madinah semakin maju. Okey, maju maksud ramai lah orang mai ke Madinah. Baik. Tu ingat tu kesan dia tu. Kesan daripada perjanjian Hudaibiyah. Okey. Okey, kamu nak tahu lebih lanjut, kamu boleh bacalah kat muka surat 22 tu. Ataupun tengoklah. Tengok tulislah lah banyaklah, tengok YouTube ke banyaklah kan. Tulis perjanjian Hudaibiyah ada lah. Okey, baik. Okey, dapat lah jawapan tu dah. Okey, lepas perjanjian Hudaibiyah tu, lepas 2 tahun lepas tu, barulah berlaku pembukaan kota Mekah. Okey, perjanjian Hudaibiyah ni dia tahun ke-6. Okey, kena ingat tahun ke-6 Hijrah. Tahun ke-6. Tahun ke-6 Hijrah. Okey, maksud tahun ke-6 Hijrah tu lepas Nabi berhijrah ke Madinah, 6 tahun lepas tu. Okey, berlakulah perjanjian Hudaibiyah. Tahun ke-8 Hijrah pula berlaku satu lagi, iaitu pembukaan kota Mekah. Okey, Fathu Mekah orang panggil. Tu peristiwa-peristiwa orang tu, peristiwa besar lah. Okey, baik. Okey, kamu tengok muka surat 53 pula. Okey, tengok muka surat 53 pula. Okey, dia kata sini lengkapkan rajah di bawah. Okey, dia bagi rajah. Kita kena lengkap lah. Lengkapkan. Dia kata sini bahagian jihad. Okey, bahagian jihad. Jihad ni maksudnya perjuangan lah. Jihad ni. Kena ingat jihad tu bahasa Arab. Perjuangan lah. Banyaklah jihad ni. Perjuangan untuk ilmu. Okey, untuk ilmu pun kena perjuangan kan, kena bersungguh-sungguh. Jihad lagi mencari rezeki ke kan, bekerja kan dengan bersungguh-sungguh. Tu maksud jihad. Macam-macam lagi lah jihad ni. Okey, dia kata sini bahagian jihad. Okey, kamu kena ingat jihad ni dia ada dua. Okey, ada dua. Yang pertama dia panggil jihadul, baca sini dulu lah, dia tengok hak sini dulu. Sebab dia bagi siap dah. Dia kata jihadul akbar. Okey, jihadul akbar. Jihadul akbar maksudnya jihad besar. Okey, akbar ni besar. Perjuangan besar. Okey, yang kedua namanya jihad kecil. Jihad kecil. Kecil bahasa Arab panggil asghar. Okey, asghar. Jawapannya jihadul jihadul asghar orang panggil. Jihad kecil. Okey, perjuangan kecil. Tapi perjuangan kecil pun bukan senang lah. Tulis dulu perjuangan kecil.
Okey, pertama kamu kena ingat dulu, jihad ada dua bahagian, jihad kecil dan jihad besar. Okey, tengok bahagian jihad kecil dulu. Dia kata sini contoh ni contoh dia. Mempertahankan agama di medan perang. Okey. Mempertahankan agama di medan perang. Okey, maksudnya bila berlaku peperangan, kita orang Islam contoh berperang dengan orang kafir kan. Kita kena pertahan lah. Sebab kalau kata kita kena buat perang betul-betul lah bagi menang. Bila kita menang tu baru agama Islam akan naik. Akan dipandang tinggi lah. Orang kafir akan takut. Dan mereka pun akan memeluk Islam lah ketika tu. Banyaklah kebaikan lah. Okey, yang kedua mempertahankan negara. Boleh tak? Tulis tu. Mempertahankan negara. Mempertahankan negara maksudnya bila ada orang serang negara kita kan, ataupun negeri ke, kita pertahankan lah kan. Takkan kita nak biar orang serang je. Kena pertahankan keluarga. Tu pun jihad juga. Okey, ingat contoh dia tu. Bila kita jihad kecil mempertahankan agama, yang kedua mempertahankan negara. Okey, tengok jihad besar pula. Jihad besar, satu jihad besar, iaitu melawan hawa nafsu. Okey, melawan hawa nafsu. Okey, melawan hawa nafsu. Okey, hawa nafsu maksudnya kejahatan lah yang ada dalam diri kita. Okey, susah lah sikit. Jihad akbar ni dia berat lah. Kan? Kita nak buang penyakit-penyakit dalam hati kita, dalam diri kita ni. Penyakit riak, penyakit sombong, okey. Hasad dengki ke. Okey, tu penyakit-penyakit hati lah. Cinta kepada dunia. Okey, cinta kepada harta, okey. Tu penyakit hati tu. Suka orang tu apa? Cinta kepada harta, okey. Dia rasa sayang. Rasa sayang kepada harta dia. Bukan salah lah nak memiliki harta tu. Tapi dia rasa macam kalau aku baik contoh nak dia ada duit banyak tapi nak sedekah rasa rugi tu. Penyakit hati tu. Tu susah nak buang tu. Tu kita kena cari guru lah. Okey, cari guru yang boleh membimbing hati kita lah. Okey, tu jihad yang besar. Baik. Jihad besar ni. Okey, susah sikit lah. Tapi kalau berjaya tu kira alhamdulillah. Okey, habis. Wallahu alam. Nanti masuk soalan ketiga pula nanti.